Terima kasih Datuk Pengerusi, Datuk Speaker yang memilih Kuala Langat untuk 10 minit dua perkara dalam pembentangan pembelanjaan anggaran tambahan untuk mengurus pada 2013 ini. Datuk Speaker, dua perkara. Satu ialah bila menjurus kepada B07 ini perkhidmatan awam. Saya telah pun mengutarakan pada hari pertama 23 tanggal 23 hari bulan 9 yang lalu, Isnin yang lalu, sebanyak 49,816 pekerja kontrak yang berada di bawah perkhidmatan awam. Yang mana kontrak ini memberikan kesan yang tidak baik kepada negara, juga rakyat yang terlibat secara langsung. Dan ini memberi kesan yang tidak begitu bermanfaat dalam masa jangka panjang. Bila mana pada tanggal sekitar 3 hari bulan Januari yang dibuat di Kangah, pengumuman oleh QPAC yang mengatakan bahawa 100,000 jawatan kosong yang masih lagi perlu diisi. Dalam masa yang sama 45,000 pekerja kontrak yang dalam perkhidmatan awam ini perlu diserapkan dan dijanjikan untuk ditetapkan pekerjaan mereka. Dan hasil daripada perjanjian yang dibuat di jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat secara langsung, ini memberikan satu isyarat bahawa pada hari Isnin yang lalu Menteri mengatakan tidak berhasrat untuk menyerap pekerja ini dalam pekerjaan tetap. Saya mengambil pendekatan begini, Datuk Speaker. Kalau seorang itu bekerja sebagai guru sandaran, contohnya 7-8 tahun berterusan, apakah mereka tidak layak? Kalau mereka tidak diperlukan, mengapa diteruskan kontrak itu? Dan tidak perlu dibazirkan bertahun-tahun mereka sebagai pekerja kontrak. Ini melibatkan kebanyakan mereka yang telah diuji. Saya mencadangkan supaya 6 bulan mereka ini dalam kontrak perlu dikonfirmkan. Tetapi 3 tahun janji setelah diberikan tempoh itu mengikut manifesto yang dibuat, yang mengatakan bahawa lepas 3 tahun akan diambil kira, akan dikaji untuk diserapkan sebagai mereka pekerja tetap. Tak banyak, Datuk Speaker. 49,816 anggota petugas. Mereka ini menyumbangkan tenaga mereka hingga menyebabkan KPI kerajaan hari ini melonjak. Dan servis yang mereka lakukan ini perlu dihargai, Datuk Speaker. Mungkin keluarga kita terlibat, anak kita terlibat, keluar universiti, dapat ijazah, kerja kontrak. ADO pun ada kerja kontrak. Ini Tanjung Karang kena jawab. ADO pun kontrak Tanjung Karang. Tanjung Karang, dengar tu. ADO pun kontrak. Bukan sikit, tak banyak, tetapi 49,816 orang terlibat. Jawatan kosong berapa? 100,000 lebih. Oh, dahsyat. Tetapi tidak mau diserapkan. Sistem apa kita ni? Dan kita nak tegaskan, kita tak boleh menginaya mereka-mereka yang telah diberi amanah dan tanggungjawab. Ni anak-anak yang nak lepas sekolah besok ni. Lepas sekolah mereka pun nak bekerja. Dan kalau mereka bekerja sebagai kontrak 8 tahun, 10 tahun, apa akan jadi masa depan mereka? Dan kita tidak boleh mengizinkan sistem jasa ini berterusan. Tidakkah kita berasa kesian pada mereka? Dan kita perlu mengambil tindakan yang tidak boleh menginaya waimah seorang pun warga negara Malaysia. Dan saya mencadangkan supaya menteri yang mengatakan tidak berhasrat untuk menserapkan mereka pada pekerja tetap, saya menyeru kepada menteri tersebut kaji semula dan letakkan diri itu di tempat mereka. Yang bekerja kontrak 11-12 tahun tidak mendapat faedah daripada faedah yang berada dalam perjanjian dan general order yang sepatutnya mereka raikan. Dan ini amat malang bagi mereka. Begitu juga bila mereka tersebut pekerja kontrak termasuk pekerja swasta. Berapa jumlahnya? 4.2 juta. Oh, bukan sikit, Datuk Speaker. 4.2 juta. Amat mengerikan. Dan ini tidak boleh diteruskan lagi. Perlu diambil satu keputusan bahawa siapa-siapanya mereka bekerja 3 tahun lebih dalam kontrak perkhidmatan awam, wajib kita serapkan sebagai pekerja tetap supaya mereka dapat faedah perubatan bersalin, faedah cuti, bonus dan sebagainya yang selayaknya mereka dapat mengikut kemampuan kerajaan.
dan saya cadangkan mereka ini perlu diambil berat kerana peruntukan yang mereka sepatutnya meraihkan bersama sebanyak 292,8 juta ini perlu mereka dikongsikan juga kerana ingin melibatkan persaraan bantuan khas untuk persaraan mengurus jenazah, menampung keperluan tambah pelajaran beasiswa pun ini mereka mereka telah diabaikan kerana mereka tidak layak kerana punca kontrak. Itu nombor satu. Jadi saya mahu menteri serius dalam soal ini dan fikirlah kerana mereka ini majoritinya, saya minta maaf, ini bukan perkauman tetapi mereka majoritinya adalah mereka anak muda bumi putera yang terlibat secara langsung, yang saya dimaklumkan oleh QPAC bahawa mereka ini adalah mereka yang telah pun diberikan peluang kerja belas tahun di situ dan mereka tidak diberikan hak sebagai mereka yang pekerja tetap. Nombor dua, sebagai latihan daripada B46 ini, saya ingin mencadangkan kepada Menteri Sumber Manusia, latihan itu biarlah bersikap profesional. Bukan saja membaiki bangunan tetapi memastikan bahawa lahir anak-anak kita besok, anak-anak yang berkebolehan, yang diiktiraf mendapat pendidikan sebagai orang profesional. Kalau mereka gagal dalam pendidikan tetapi mereka juga boleh berjaya dalam kemahiran, dan ini harus diberikan keutamaan supaya bila kita lahir anak-anak lepas sekolah ini mereka ada sikap bangga diri dan berkebolehan yakin jati diri dan mereka boleh bersaing dengan negara-negara luar. Tambah-tambah sekarang ini kalau TPPA ditandatangani, kesan kepada pekerja amat ketara. Mereka terpaksa mempersiapkan diri untuk berkebolehan dalam membentuk, dalam menyayangi dan juga memastikan mereka tidak akan ketinggalan. Menteri Sumber Manusia dalam pembentangan untuk memastikan bangunan dibaiki dan sebagainya, itu peralatan itu, latihan yang dia diutamakan. Saya ingin menegaskan kementerian juga harus sedar bahawa melahirkan anak muda yang melepas di sekolah selepas itu mempunyai kemahiran yang boleh dibersaing dengan mereka-mereka bila mana kononnya kalau ada perjanjian TPPA ini akan tidak mengecilkan dan mengendurkan dan tidak memberikan mereka kecil diri atau tidak berkeyakinan. Boleh berjalan. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Kuala Langat, berbalik dengan isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat berkait dengan TPPA dan pekerja, saya ingin tahu pandangan Yang Berhormat kalau Yang Berhormat akan cadang kepada pihak kerajaan supaya membuat satu impact assessment pekerja terhadap TPPA ini. Sebab kita tahu di negara-negara lain di mana ada FTA dan sebagainya, golongan yang besar yang mendapat impact itu adalah pekerja. So adakah Yang Berhormat fikir bahawa kerajaan mesti buat satu impact assessment dan juga untuk menyediakan pekerja, kesatuan kerja dan juga untuk kerajaan sendiri supaya menolong pekerja yang akan hilang pekerjaan dan sebagainya. Minta pandangan. Datuk Speaker, saya setuju dengan Kelang. Apabila kita bersaing 2 minit lagi. Pendedahan, 2 minit lagi. Kita ambil 1,5 minit lagi, Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Speaker yang budiman, yang memberi ruang pada saya. Sebenarnya itu menakutkan kami serta menteri saya selaku yang pernah menjadi pemimpin kesatuan kerja. Kesannya ialah apabila berlakunya perjanjian ini akan memberikan kesan yang begitu ketara kepada pekerjanya, akan memberikan ruang yang akan mendurjanakan mereka. Dalam pembentukan persaingan syarikat, mereka terlibat. Dalam pembentukan pendapatan syarikat, mereka terlibat. Dan akhirnya mereka ini akan menjadi mangsa kepada arus pergolakan ekonomi yang begitu drastik. Saya meminta kementerian, saya dah bercakap dengan menteri, Yang Berhormat Menteri, supaya mengkaji sedetail-detailnya, sehalus-halusnya, supaya mereka ini tidak akan memberi kesan yang ketara buruk kepada semua kaum pekerja negara. Saya mintakan pandangan Kelang sebahagian daripada ucapan saya, dan akhirnya Datuk Speaker, akhirnya mikrofon ini, pensuara ini tak begitu baik, Datuk Speaker. Saya dengar apa-apa Yang Berhormat bercakap, apa dengar tak dengar. Saya minta supaya ini diperbaiki supaya lebih seronok dan lebih sedap didengar. Datuk Speaker, terima kasih banyak-banyak. Tengok Tanjung Karang macam mana Kuala Langat cakap. Saya ingat Kuala Langat ni speaker dia tak payah di repair dah, dibaiki. Dia tak perlu speaker lagi.